Anak Najib cabar ke Perlembagaan Peruntukan Akta Cukai Pendapatan. Seksyen 106 dalam kurungan 3 akta itu tidak membenarkan campur tangan mahkamah dalam saman sivil yang diajukan oleh LHDN terhadap Nur Yana. Nur Yana Najwa Najib yang merupakan anak perempuan bekas Perdana Menteri Najib Razak membuat cabaran undang-undang mempertikaikan peruntukan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 yang disifatkan sebagai tidak berperlembagaan. Ini selepas Seksyen 106 dalam kurungan 3, akta itu tidak membenarkan campur tangan mahkamah dalam saman sivil yang diajukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terhadap Nur Yana, di mana kerajaan menuntut lebih RM10.3 juta cukai pendapatan daripada Nur Yana. Peguamnya Muhammad Farhan Syafi'i berkata ketetapan khusus itu menghalang hakim daripada membuat keputusan dan tidak memberikan pilihan kepada mahkamah selain memberikan keputusan yang memihak kepada kerajaan. Dalam kes Nur Yana, LHDN berusaha untuk mendapatkan sekitar RM10 juta taksiran cukai daripadanya. Taksiran ini boleh dibuat rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan. Namun sementara prosedur rayuan ini berlangsung, LHDN dapat mengajukan saman sivil kepada mahkamah. Dalam hal ini mereka mengajukannya di Mahkamah Tinggi menuntut dana tersebut. Dan ketika mereka mengajukan permohonan ke mahkamah, mereka boleh melakukannya melalui penghakiman ringkas. Kerana Seksyen 106 dalam kurungan 3 Akta Cukai Pendapatan secara efektif mengatakan bahawa terdakwa tidak mendapat pembelaan, kata Farhan kepada Malaysia Kini ketika ditemui di Kompleks Mahkamah Tinggi Shah Alam pagi ini. Farhan mewakili Nur Yana dalam saman sivil yang difailkan oleh LHDN di Mahkamah Tinggi di Shah Alam, di mana hari ini ditetapkan sebagai tarikh perbicaraan di hadapan Hakim Faiza Jamaluddin. Untuk rekod, penghakiman ringkas adalah keputusan yang dibuat oleh mahkamah untuk satu pihak dan terhadap pihak lain secara ringkas tanpa perbicaraan penuh. Menurut Farhan dalam gambar, peruntukan akta itu menyatakan bahawa defendant tidak boleh membantah di mahkamah sama ada penilaian cukai dilakukan dengan betul dan adakah ia berlebihan. Jelas Farhan ini merupakan bahagian di mana mereka mendakwa bayar dahulu bicara kemudian. Mahkamah tidak punya pilihan selain memberikan keputusan yang memihak kepada plaintiff. Kami mengatakan bahawa peruntukan ini tidak berperlembagaan kerana ia menghilangkan kuasa hakim Mahkamah Tinggi atau hakim yang menangani masalah ini untuk membuat keputusan. Dalam sistem kita di mana kita mempunyai 3 cabang demokrasi, parlimen, kehakiman dan eksekutif, mahkamah haruslah membuat keputusan, jadi itulah asas cabaran kita, katanya. Dalam perkongsian berita yang lain, keputusan SRC adalah keadilan buat rakyat. Reaksi ahli politik dan wartawan selepas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung kes penyelewengan dana RM42 juta SRC International. Ahli politik Pakatan Harapan dan wartawan yang mendedahkan skandal kewangan 1MDB menganggap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini berhubung kes penyelewengan dana RM42 juta SRC International sebagai wajar dan keadilan buat semua rakyat Malaysia. Dalam satu seri tweet, ahli Parlimen Damansara, Tony berkata ia adalah keadilan buat rakyat Malaysia dengan keputusan mahkamah yang mendapati bekas Perdana Menteri Najib Razak bersalah atas semua 7 pertuduhan. Tweet daripada Tony itu seperti berikut. Bagi ahli politik DAP itu, penghakiman berkenaan adalah wajar kerana Najib telah menyalahgunakan kuasa. Naib Presiden PKR dan bekas anggota Parlimen Pandan Rafizi Ramli juga mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia atas penghakiman itu dengan berkata bahawa mendedahkan skandal 1MDB itu adalah sesuatu yang berbaloi. Saya sekarang jarang sekali mengulas mengenai politik semasa ini. Tetapi saya menghabiskan bertahun-tahun di barisan hadapan menangani skandal 1MDB dan SRC sebagai ahli parlimen.
Saya tidak pernah mengharapkan banyak kejayaan sejak dari dulu, tetapi saya merasakan bahawa semua pengorbanan itu sangat berbaloi hari ini, katanya. Wartawan Wall Street Journal Tom White yang bersama-sama mengarang buku Billion Dollar Wall mengenai skandal 1MDB sekadar menyebut keputusan itu sebagai keadilan. Clay Newcastle Brown dari Sarawak Report pula memberitahu Free Malaysia Today bahawa keputusan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menghancurkan Najib. Sekurang-kurangnya mahkamah kekal bebas. Saya sangat suka apabila hakim itu menyebut bahawa tentunya Najib akan mengirim ucapan terima kasih kepada Raja Arab Saudi jika dia berfikir wang itu datang dari sana, katanya merujuk kenyataan hakim ketika menyampaikan penghakimannya pagi ini. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya juga menyebut keputusan itu sebagai satu keadilan dan mengucapkan terima kasih kepada bekas rakan-rakannya di agensi anti rasuah berkenaan. Keadilan ditegakkan, kita semua dapat berterima kasih kepada para pahlawan sejati dari setiap peringkat SPRM yang berisiko besar menyiasat dan membina kes ketika Najib masih berkuasa. Tahniah juga kepada pasukan pendakwaan, katanya. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Muhyiddin pasti tersenyum dengan keputusan kes Najib. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Dr. Muhammad Puat Zakarsi berkata, Muhyiddin akan mendakwa dirinya orang paling berprinsip. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pasti tersenyum puas dengan keputusan mahkamah yang disabitkan terhadap Najib Razak hari ini, kata anggota Majlis Tertinggi UMNO Dr. Muhammad Puat Zakarsi. Muhammad Puat berkata, demikian selepas mahkamah mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah dalam 7 kes berkaitan dana milik SRC, International Sendirian Berhad SRC. Hari ini, orang yang tersenyum puas apabila Najib dihukum bersalah ialah Muhyiddin, bukan Dr. Mahathir Mohamad. Muhyiddin pasti berbangga kerana walaupun Najib menandatangani akuan bersumpah SD menyokong beliau sebagai PM Perdana Menteri ke-8, tetapi dia tidak boleh dibeli dengan sokongan itu. Muhyiddin akan mendakwa dia orang paling berprinsip. Sebab itu Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga tercicir dari senarai menteri. Walaupun wajar dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Najib hari ini didapati bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana bernilai RM42 juta milik SRC. Keputusan itu dibuat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Kata Muhammad Nazlan, pihak pembelaan gagal mewujudkan keraguan yang munasabah ke atas kes di bawah pasukan pendakwaan. Disebabkan itu, kata hakim, pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes ke atas Najib melebihi keraguan yang munasabah. Keputusan hari ini adalah sabitan pertama Najib yang berdepan puluhan pertuduhan lain dalam skandal syarikat pelaburan milik negara 1MDB. Dalam pada itu, Muhammad Puat berkata, Muhyiddin pasti berbangga kerana Kerajaan Perikatan Nasional PN bermoral tinggi. Namun katanya ada pemimpin yang terkait dengan skandal moral dan tidak berparti boleh pula mendapat tempat dalam kabinet Muhyiddin sebagai Menteri Kanan. Alasannya dia belum didakwa. Sama juga dengan Zahid Muhammad Arif yang terkenal dengan gelaran broker maut. Dia juga belum dituduh, sebab itu dilantik sebagai senator. Nampaknya isu moral hanya terpakai pada pemimpin UMNO. Ia tidak terpakai kepada pemimpin parti lain, terutamanya Bersatu. Apapun, Najib juga tidak pernah meminta supaya kes beliau digugurkan, tulis Puat lagi. Sebelum ini, Zahid menjadi perhatian ramai apabila ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah dan pecah amanah bekas pengurusi Felda Isa Samad. Semasa ia menjadi pengurusi Felda, Zahid merupakan pegawai khas bekas Menteri Besar Negeri Sembilan berkenaan. Nama Zahid disebut dalam 9 daripada 10 pertuduhan yang dikenakan terhadap Isa yang didakwa menerima sogokan RM3 juta daripada pembelian sebuah hotel di Kuching. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.